Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Mana biasa majak syukur kita. Ai, batuk pagi-pagi. Memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat bersama di Good Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Wah, tajuk kita hari ini Happy Family, keluarga bahagia. Apa itu keluarga bahagia? Semua orang yang mengimpikan keluarga bahagia. Semua orang yang kahwin sudah semestinya matlamatnya ialah untuk mencapai tahap keluarga bahagia. Apa itu keluarga bahagia? Keluarga, apa itu keluarga? Institusi keluarga adalah institusi yang paling penting sekali, termasuk dalam komuniti, dalam agama. Komuniti keluarga itu adalah penentu, kepada perkembangan sebuah bangsa atau negara. Komuniti keluarga itu penting. Komuniti keluarga. Jadi keluarga terdiri daripada kurang-kurang 2 individu. Keluarga ni orang dah kahwin lah. Orang tak kahwin bukan keluarga. Bukan keluarga. Orang yang dah kahwin baru dia ada keluarga. Ada juga saya, adik-beradik saya ada keluarga. Itu dari segi adik-beradik. Jadi keluarga terdiri daripada 2 individu atau lebih yang mempunyai kaitan sama ada melalui ikatan perkahwinan ataupun pertalian darah. Ombak pantai. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. Amin insya-Allah. Orang yang hari ini lebih baik semalam orang yang untung. Orang yang hari ini sama dengan semalam orang yang rugi. Itulah. Sama pun dah rugi dah. Mesti lebih. Ya, bosku. Bosku pula. Kuasku. Assalamualaikum Tok. Dah makan ke? Sudah. Nasi lauk pagi. Seronok. Nasi lauk pagi seronok sedap. Nah, tajuk kita hari ini, Quote of the Day. Bersama dengan tu hari ini, keluarga bahagia. Semua orang nak keluarga bahagia. Tapi kenapa berakhir dengan perceraian? Semua orang nak keluarga bahagia. Kerja siang malam. Siang malam. Turun gelap, balik gelap. Kerana apa? Kerana ingin mencapai tahap keluarga bahagia. Tahu tak apa itu keluarga bahagia? Apa tak? Keluarga bahagia. Ada orang kata kalau nak bahagia kena ada duit. Ada orang kata kalau nak bahagia kena suami pangkat besar. Ada orang kata kalau nak bahagia kena suami isteri bekerja. Itu lain macam. Lain macam. Ada orang kata kalau nak bahagia kena cari pak mertua kaya. Ada juga. Ada juga. Ataupun ada orang kata kalau nak bahagia cari isteri yang business woman. Jutawan. Ramai kan founder-founder tu. Carilah macam tu. Ada juga macam tu. Tapi betul ke mereka boleh mencapai kebahagiaan dengan material itu? Ini persoalannya. Jadi mereka ni hidup, komuniti keluarga ni mereka hidup dan tinggal dalam satu komuniti yang dipanggil keluarga, yang mana masing-masing saling berhubung, berinteraksi di antara satu sama lain. Biasanya kalau dalam satu family itu, kalau dia sudah kahwin dan dia sudah pindah ke rumah lain, dia sudah terpecah daripada komuniti keluarga ini. Dia sudah mendirikan rumah tangga, dia ada rumah sendiri, dia sudah ada keluarga by itself. Lain tu, lain. Lain sangat. Jadi itu banyak jauh beza tu. Jauh beza. Keluarga juga merupakan satu kelompok kecil. Ada orang kahwin tak dapat anak. 10 tahun, 20 tahun ada. Tapi dia tetap dipanggil keluarga. Sebab institusi keluarga iaitu institusi perkahwinan. Perkahwinan. Keluarga juga merupakan satu kelompok kecil, terkecil dalam masyarakat, dan mereka mempunyai peranan masing-masing. Peranan masing-masing untuk mempertahan, menjaga kelangsungan kelompok tersebut. Makan, minum, pakai, itu semua yang dicari. Ya Wan, zaman fitnah ini memang perlu kuatkan iman. Berkawanlah dengan orang yang beragama. Boleh tenteramkan keadaan. Benar sekali Wan. Kawan yang baik ialah kawan selalu memperingatkan kita waktu solat. Wan, dah solat duha belum? Wan, dah solat duha belum?
Macam tu lah. Non Liza, Assalamualaikum. Ima lama ke dah live? Oh, baru lagi. baru lagi Non Liza. Dah doa ke belum? Belum lagi. Kejap lagi kita doakan. Terima kasih. Ati Zain, apa khabar Ti? Oi, lama-lama muncul sekali. Assalamualaikum Tok. Wah, lama tak masuk. Dah berubah wajah. berubah background. Berubah wajah. Itulah lama-lama tak masuk. Nak masuk. Okay, salam semua. Siti mana Siti? Lama tak apa Siti. Dia sukses. Dia bisnes dia dah grow sangat. Hati pun mana-mana kurang je. Hebat. Tajuk kita hari ini adalah keluarga bahagia. Siapa itu keluarga? Keluarga ni ialah suami isteri. Tapi bagi orang yang single mother macam mana? Dia ada anak, dia sudah jadi keluarga. Tapi kalau dia single mother, anak tak ada, apa tak ada, dia jadi keluarga dengan mak dia. Dia back to dia punya parent. Tapi kalau dia single mother, ada anak, itu satu institusi keluarga. Dialah ibu, dialah bapa kepada anak-anaknya. Oh, itu orang hebat. Single mother ni hebat. Ramai yang berjaya dengan itu, hebat sekali. Ya Ti, Zain, Siti tengah bahagia. Berbulan madu tu. Alhamdulillah. Senyap-senyap berbulan madu dia. Allahu Akbar. Patut pun. Patut pun Jo'un. Orang Kelantan kata Jo'un. Jo'un. Jo'un tu redup lah. Redup. Alhamdulillah. Sehingga sampai ke jannah. Itulah. Ya, Noliza, keluarga bahagia bukan dari segi wang ringgit. Itu yang tu nak sampaikan. Tadi aku dah sebut dah. Ada orang cari suaminya pangkat besar, gaji besar, bisnes besar, agar dia menjadi isteri besar. Adakah itu boleh menjamin bahagia? Itu persoalannya. Ada pula laki-laki mencari founder yang hebat. Founder yang hebat, umur lebih sikit pun tak apa. Asal dia founder, duit juta-juta. Adakah dia juga mencapai kebahagiaan? Itu persoalannya. Ada juga orang yang peringkat awalnya sederhana hidupnya, tapi dia berusaha bersungguh-sungguh suami isteri sehingga dia boleh menjadi seorang jutawan. Ada juga masa mula nak naik dulu, masing-masing bekerja siang malam, tapi apabila dah kaya apa semua, suami main kayu tiga, maka dia terpaksa bawa diri, tapi dia boleh berjaya juga sebagai ibu tunggal. Ada juga. Jadi kepelbagaian dalam sebuah kehidupan di dunia ini cantik sangat. Ya, Noliza. Keluarga bahagia bukan dari segi wang ringgit saja. Apa maksud keluarga bahagia? Apa yang dikatakan keluarga bahagia? Keluarga bahagia ialah apabila seseorang ahli keluarga itu dapat mengamalkan sifat-sifat yang baik dan bertolak ansur. Bersangka baik, memahami, amanah dan bersyukur terhadap ahli keluarga yang lain. Ini kena kupas ni. Ini kena perjelaskan. Keluarga bahagia itu muncul apabila setiap ahli keluarga mengamalkan sifat-sifat yang baik. Pertama, bertolak ansur. Atuk setuju sangat pendapat ni. Mesti ada tolak dan ansur. Mesti ansur dan tolak tu kena ada. Kalau keras, you tolak patah. You tolak jatuh. You tolak rebah. Itu keras. Itu bahaya. Sebab itu kalau dalam komuniti keluarga, kalau tidak boleh bertolak dan ansur, tunggulah patahnya rumah tangga itu. Wah, lain macam tu. Patah rumah tangga. Patah rumah tangga. Ya, Noliza, bahagia. Suami yang bertanggungjawab ke atas keluarga. Sentiasa tanya barang dapur ada ke tak? Wah, dia tanya barang dapur tu sebab dia bimbang nanti you tak masak tak cukup apa ni ramuan dia menyebabkan masak tak sedap. Tu agak je lah. Ya Ti, bila masuk live Atuk tenang hati. Bila tengok sunyi dah. Sunyi dandang. Bila tengah sunyi dandang. Alhamdulillah. Dunia ini pilihan kita, hati. Pilihan kita. So kita boleh pilih sama ada kita nak down, kita nak sunyi, kita nak lonely, ataupun kita kena happy, ataupun kita nak menengahkan diri kita. Kita boleh pilih. Kadang-kadang ada sesuatu benda itu, kalau melibatkan perkara-perkara dunia, kita macam stuck, tahu tak? Kita stuck, tak boleh buat apa. Jam, bareng-bareng. Jam. Tetapi kita jangan lupa, hati. Kita ada Allah. Kita menghadapnya. Semua dunia, kalau Allah boleh buat dunia, apalah masalah kita yang kecil itu?
Allah boleh buat, Allah boleh aturkan, Allah boleh sesuaikan, tapi kita kena menghadaplah dia. Menghadaplah dia. Dia dah wajibkan. Allah dah kata aku tidak jadikan jin nak manusia kecuali sembah aku. Itu dia suruh menghadap kita, dia suruh menghadap dia 5 kali satu hari. 5 kali satu hari. Awal waktu. Dan kalau kita ada masalah, banyak kali menghadap. Banyak kali menghadap. InsyaAllah boleh selesai. Kita ada benda yang tak boleh selesai. Dan dalam penyelesaian masalah itu mesti minta padanya dulu. Minta pada Allah dulu. Ya Allah, apa saja minta. Ya Allah, selesaikan masalahku ini. Ya Allah, masalahnya macam ni, macam mana. Ya Allah, solusinya macam mana. Ya Allah, ya Allah. Minta dengan dia. Kemudian ada ilham. Oh, aku boleh ni. Aku pergi jumpa dengan orang ni. Apa pergi jumpa dengan orang lain? Kau boleh tolong aku tak? Aku ada hal sikit ni. Macam mana nak buat benda ni supaya aku boleh selesaikan? Aku rasa aku dah sangkut lah. Kau ada idea tak macam mana? Kawan kita kata, oh boleh. Yang ni kawan aku dulu dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu ilham. Ilham tu daripada Allah. Ilham macam mana kita nak mengarah dan menggerakkan. Ilham itu. Dan begitu juga kawan. Tak semena-mena kawan datang. Ada kursus lah. Kursus usahawan. Kalau you pergi kursus MARA ni, you akan dapat grant. You akan dapat 50,000 free tau. Weh, siapa nak bagi duit free? Kursus berapa lama? 3 hari, 2 malam. Itu dah cantik. Itulah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghadirkan seseorang kepada kita ada sebabnya. Ya Wan, biasanya kebanyakan tuntutan perceraian kerana wang ringgit. Tak bagi nafkah. Itu silap laki-laki. Kalau saya jadi perempuan pun saya minta cerai. Apa guna? Kita kerja, kita masak, kita bagi dia makan, malam lagi kita kena servis dia, pagi dia tidur, kita pergi kerja, macam tu baik kita tendang. Itu sudah menyalahi hukum syariah dan patutnya dia minta cerai. Patutnya dia sudah menzalimi, dia sudah melanggar taklik dia. Kan masa Wan kahwin dulu, aku terima akan nikahnya dengan mas kahwin sebanyak itu tersebut. Kemudian taklik. Saya tidak akan tinggal dia 40 hari. Saya mesti, kalau saya tidak ada, saya pergi 3 bulan, saya ada wakilnya. Saya mesti, itulah taklik. Kalau dia sudah breach of taklik, you can go to mahkamah pejabat haji anytime. Tapi janganlah kerana masalah lain. Kau minta cerai, tak boleh lah. Tak boleh lah. Saling membantu, benar sekali. Noliza, saling membantu. Saya sentiasa menunggu live tu Haji. Terima kasih. Tapi hari ini trip hari ini terlepas. Jangan tunggu. Belum. Betul tu. Mengadap tak ada benda lah. Jangan kita membesarkan masalah. Sebab dunia ni di sisi Allah hanya kecil. Kalau hati nak kaya, pastikan hati solat sunat fajar 2 rakaat. You are millionaire. Siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat, dia sudah kaya. Bila you kaya dengan Allah SWT, dunia ni tak ada apa dah. It's nothing. Tak ada apa. Tak ada apa. Sekaya Sultan Brunei, tak boleh buat istana dengan emas. Tapi dengan 2 rakaat solat fajar, istana emas. Dan bahkan kaya lebih besar lebih daripada dunia dan isinya. Itu hebatnya. Jadi itulah. Kita menjuruskan ke arah itu. Masalah dunia ni tak besar lah. It's very small. Bagi orang yang selalu menghadap Allah. Sebab itu sahabat-sahabat Rasulullah, apabila dia nak ambil wuduk, nak solat, dia menggeletar. Sebab dengan siapa yang nak menghadap ni? Dengan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia menggeletar. Ya Allah, banyaknya dosaku ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Dan kita mulai memberi komitmen dalam lafaz Al-Fatihah kita. Kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji pada Allah. Bila kita solat, kita memuji Allah. Allah kata, tengok hambaku sedang memujiku. Allah sedang berdialog. Sebab tu bila kita solat, kita berdialog dengan Allah SWT. Berdialog. Dan kita tahu Allah ni pemurah dan penyayang. Kalau kita jumpa dengan manusia yang kedekut, tak hidup masing dan sebagainya, Allah pemurah, Allah penyayang, pemurah, penyayang. Itu sifat yang kita harus gunakan dalam komuniti keluarga kita. Kita mesti pemurah dan penyayang. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sebab maliki yaumiddin.
Apabila Malik Yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan, Judgment Day. Macam kita ada buat salah ataupun kita dituduh, suatu hari akan ditentukan tarikh untuk hadir ke mahkamah. Dia hakim. Kalau anda baik dengan hakim, kita rasa lega kan? Lega lah, insyaAllah. Aku tak bersalah. Aku kenal hakim ni. Hakim pun kenal aku. Hakim akan lepas aku. Macam tu. Begitu juga kita dengan Allah. Allah kenal kita. Kita kenal Allah. Allah kata dah, engkau ingat aku ingat kau. Allah kata dah. So kita ingat. Dan kita mengadap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu lah aku sembah ya Allah. Tak ada pun lain. Dan padamu lah aku mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah kata malaikat tengok hambaku. Hambaku sedang sembahku. Hambaku sedang minta pertolongan. Aku mesti tolong. Mesti tolong. Mesti tolong. Allahu Akbar. Itulah. Sebab itu kita kena banyak solat. Banyak solat. Sebab dalam solat itu, kita memberi keyakinan. Kita perakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita nak. Ada seorang usahawan. Usahawan. Kosmetik. Dia buat produk. Siapa nak buat produk boleh. Macam-macam produk. Akhir sekali, Atuk bawa anak bosu Atuk pergi jumpa dia. Anak bosu ni dia nak buat produk lah. Dia rasa macam pernah tengok lah, dia kata. Macam pernah tengok. Ni cerita sungguh ni. Rasa macam pernah tengok lah. Kat mana ya? Kat mana ya? Yalah, saya pagi-pagi ada buat TikTok. Kat TikTok dia kata. TikTok, dia pun banyak cerita. So, macam mana ni, Atuk ni? Haji Mat lah dia panggil. Macam mana ni, Haji Mat? Saya ni kan ada masalah gini. Pakai kereta Jaguar, bro. Kereta jual sport lagi. Kaya. Masalah lah, banyak masalah gini. Masalah. Saya jawab senang je. Pertama sekali, pastikan solat 5 waktu tepat pada waktunya. Awal waktu lebih baik. Amalkan. Jangan miss. Jangan miss. Sebab di situlah solusi yang sebenarnya. Sebab Allah kata dah, ibadat yang pertama aku akan semak ialah solat. Aku akan semak solat. Kalau solat berjaya, baru aku semak sedekah. Baru aku semak haji. Baru aku semak zakat. Baru aku semak yang lain, puasa dan sebagainya. Solat. Kalau solat fail, yang lain aku tolak semua. Apa erti tolak semua? Hantar ke neraka. Allahu Akbar. Hantar ke neraka. Jadi pastikan kita solat. Solat kita A plus, star. Itu solat penting. Tak cukup dengan solat 5 waktu. Tambah dengan solat duha. Sebab tu Atuk minta sangat. Minta sangat. Biar kita kalau selagi tak solat sunat duha, kita rasa macam kita ada hutang berjuta dengan Allah. Tak lepas aku ni. Tak lepas ni. Ya Allah, berat ni. Banyak. Itu baru solat duha. Kan? Kalau solat wajib, lagi tak boleh tidur malam. Lagi tak ni lah, tak boleh buat kerja lah. I cannot do anything. Selagi aku tak solat. That is the best person. That is the best person. Mana kita solat first. Allah first. Dan dunia ini second, third or fourth. Macam tu. Safira. Ya, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Apa khabar Safira? Apa khabar? Terima kasih banyak bersama dengan Atuk. Cobra Day bersama dengan Atuk hari ini. Keluarga bahagia. Apa itu keluarga bahagia? Apa itu keluarga? Keluarga ni mesti orang yang dah kahwin. Kalau single mother macam mana tu? Kalau dia ada anak, dia ada keluarga lah. Tapi dia tak ada anak tu. Tak sempat ada anak. Kahwin sekejap aja dah cerai. Macam mana tu? Keluarga dengan mak. Dengan mak balik. Fira sihat tu? Alhamdulillah. Semoga sihat sama. Sihat sama. Keluarga bahagia. Apa itu keluarga bahagia? Pertama sekali mesti dah ada tolak ansur. Yang ni berat ni. Berat. Terutama wanita ego ataupun lelaki ego. Siapa yang berhadapan dengan salah seorang ini, mesti berhati-hati. Katakanlah lelaki ni ego. Tak boleh tolak ansur. Dia sama nak menang. Minum dulu. Dia sama nak menang. Di sini kena mengalah. Terutama seorang isteri kena mengalah. Kalau dia tegang, pasti patah. Kalau dia fight, pasti patah. Ini yang jadi patah ni. Terpatah ni. Dah hilang dah rasa cinta dulu. Dah hilang dah rasa selebriti dulu. Dah hilang dah rasa Raja Sahari dulu. Akibat daripada ego. Tak nak bertolak ansur. Dan tak nak mengalah. Tak nak bertolak ansur, tak nak mengalah. Di sini penting. Terutama wanita kena memain peranan. Sebab wanita, siapakah orang yang perlu dia patuhi?
Perlu dia taat setelah dia bersuami, ialah suaminya, bukan bapaknya. Bukan bapaknya. Tetapi laki-laki, setelah dia berumah tangga, siapakah orang yang dia patut taat dan patuhi? Bapaknya, bukan isterinya. Ada ramai laki-laki, bila dah beristeri, dia tinggal mak bapak. Dia patuh kepada isteri dia. Tak betul. Itu jadi songsang tu. Itu jadi tonggang langgang tu. Kau nampak je dia happy. Tapi dia tonggang langgang. Dia sudah upside down. Jalan pun terbalik. Itu yang terjadi. Macam mana nak musnahkan ego? Itu yang penting. Ego. Pertama sekali, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 1000 kali satu hari. Pagi-pagi 1000 kali. Siap istighfar. 10 minit je istighfar 1000 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kejap je. Kejap je. 1000 kali satu hari. Istighfar. Istighfar. Ego. Dan pastikan dia sentiasa solat pada mengikut waktunya. Ajak dia solat. Dan ajak dia pergi masjid. Itu semua adalah untuk menghilangkan ego. Ego. Okey, sebelum kita meneruskan lagi buat bicara kita baca dulu surah Al-Fatihah. Dan kita niat, Noliza, kita niat pahalanya semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda, dan juga kepada semua rasul-rasul, para nabi-nabi, kepada kedua ibu bapa kita. Semoga disampaikan pahala kepada diri kita, isteri kita, suami kita, anak-anak, cucu, rakan-rakan, menantu, jiran-jiran, kawan-kawanku of the day bersama dengan kita sebenarnya hari. Semoga Allah sampaikan juga pahala kepada mereka, sehingga sekejap pun tak apa. Tak apa. Sehingga lama pun tak apa. Dan kepada rakan-rakan sahabat, guru-guru kita yang memberi ilmu kepada kita. Terima kasih cikgu mengajar kita. Sekarang kita menjadi seorang manusia. Amin. Dan juga kepada orang-orang kampung. Kepada orang kampung kita. Itu kan di kampung. Di kampung. Dan kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan khusus untuk toki kita, Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Semoga muslim-muslimah, arwah-arwah di dalam kubur happy lah menerima pahala Al-Fatihah yang kita baca untuk mereka. Ya ahlil kubur. Ya Hindun, ya, mulakan dengan bismillah. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera atau serta sahabat syurga semua. Amin. Hindun. Dah duha belum? Maafkan saya tu, tengah kerja. Saya insyaAllah jumpa lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Hindun. Semoga sentiasa sukses. Tajuk kita hari ini Happy Family. Semoga Hindun sentiasa happy family. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Wan, rumahku syurgaku. Bidadariku. Bidadariku sentiasa menyejukkan waktu. Menyejukkanku waktu diriku kepanasan. Lain macam. Panas kawan. Panas sikit-sikit ke? Jadi, apa itu keluarga bahagia? Pertama sekali kena ada tolak ansur. Kena bertolak ansur. Dan yang mengenal peribadi pasangan kita ialah kita. Kita rasa kita ni dah keras dah. Isteri kita lagi keras. Tapi masa mengorak dulu dia okey je. Kalau dah jadi isteri, keras dia rupanya. Maka kita kena lembut. Walaupun kita suami, ya. Tetapi selagi tidak berlanggar dengan syariah. Kalau dah melanggar dengan syariah, kita nak solat pun tak boleh, apa tak boleh lah macam tu. Mesti ada boundary-nya. Begitu juga wanita. Masa mengorak nak tackle kau dulu, dia ni lembut lah tu. Bertabur gigi dia lembut. Tapi kalau dah dapat kat dia, lain semacam dia terkajang. Sabarlah kau. Sabar. Jadi pertama kena bertolak ansur. Bertolak ansur dalam bentuk apa tu? Perasaan kita. Biarlah kita kalah. Biar kita mengalah, tapi kita tidak kalah. Maka rumah tangga kita akan bahagia.
Sebab yang kita nak dia bahagia. Bukan soal siapa menang. Bukan. Bukan soal siapa kalah. Bukan. Tapi kita nak bahagia. Kita mengalah. Tapi hati sakit tu, sabarlah. Di situlah sabar dapat pahala. Dapat pahala. Number one, gifter badge. Number one, gifter badge. Ya, Farid. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bertolak ansur itu dalam semua sudut. Bertolak ansur. Okey bang, kereta kita ni macam mana? Tak nak tukar baru ke? Suami kata, sabarlah dulu ya. Okey bang. Macam tu bertolak ansur. Tapi kalau tak boleh, abang, saya naklah satu kereta. Abang tak sempat nak hantar saya kerja. Betul? Saya dah ulang dengan bas. Itu pun satu cara. Bertolak ansur itu penting. Hujan pula Kota Baru. Bertolak ansur ni banyak hal tau. Satu, mengenai perasaan. Dua, mengenai duit. Sentiasa bersyukur. Bulan ni baki gaji abang 2,000 je. Walaupun gaji 4,000. Tolak. Inilah gaji. Alhamdulillah bang. Syukur kita. Yang penting ialah berkat. Berkat gaji. 2,000 cukup. Kalau 20,000 ada yang tak cukup. Tak cukup. Itu gaji. Yang ketiga adalah soal hubungan dengan keluarga dia, pak mertua, mak mertua. Ini juga kena bertolak ansur. Kalau suami je nak balik rumah bapak dia, so wanita kena ikut. Sebab you ikut perintah suami. Kalau mak telefon, Cik Ya lama dah tak balik. Contoh tu. Yalah abang balik rumah dia lah mak. Minta maaf ya mak. Masa tu kalau mak kau marah pada tu kau tidak berdosa. Sebab kau ikut perintah suami. Ni ramai-ramai. Ada ramai yang silap. Oi, mak dah lama tau. Mak dah kecil hati tau perbuatan kau. Itu suami yang tanggung. Isteri tak tanggung. Tak tanggung. Ya Noliza, asal garau rumah tangga. Ribut taufan lagi. Kan kita tempuh perkahwinan. Ada fasa-fasanya. Yalah, benarlah sekali. Saya sentiasa memaafkan isteri saya. Cantik wan. Itu yang kena kita maafkan. Ya, sebagai manusia, human, dia ada perasaan. Kadang-kadang kita suka tengok. Biar dia marahkan kita. Sebab kalau dia tak marah kita, dia nak marahkan siapa? Takkan dia nak marah anak kita, tak pasal-pasal nak kena marah. Itu ada juga. Bagi marah kat anak. Dia nak marah kat suami, tak berani. Biar dia marah. Tak apalah marah. Marah. Lepas habis marah, dia senyumlah. Habislah. Tapi selagi tak keluarkan semua, dia akan terpendam. Banyak cerita pula. Dia akan pergi sakit. Tak sihat. Uzur, sebagainya. Menyusahkan. Jadi pertama sekali, bertolak ansur. Bertolak ansur pula, wanita kena banyak mengalah. Sebab wanita syurganya di bawah tapak kaki suami. Suami syurganya di bawah tapak kaki ibu bapa dia. Itulah ranking. Bagi laki-laki, pertama kena patuh kepada Allah. Yang kedua kena patuh Rasulullah. Yang ketiga kepada ibu bapa. Yang ketiga. Tapi wanita, yang pertama Allah. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga suami. Yang keempat bagi ibu bapa. Ibu bapa bagi wanita. Wanita ada stage 1, another stage. Itu kena faham tu. Tapi tu gaji saya besar, bisnes saya besar, saya tanggung dia. Itu cerita lain. Tak boleh you nak ambil keberkatan saya lah mengadakan segala-galanya. Dia mesti ikut saya. Tak boleh. Sebab tanggungjawab memberi nafkah, makan, minum, pakai, tempat tinggal kepada anak-anak ialah tanggungjawab suami. Di akhirat besok akan ditanya suami, tak tanya isteri. Di akhirat dia tak tanya isteri, hei kau isteri ya, berapa banyak kau tanggung anak ber? Tak tanya. Tapi Allah akan tanya suami, apa yang kau tanggung anak isteri? Jadi yang masalah tak cukup makan apa semua, suami yang kena jawab. Bahkan you boleh tuntut suami saya ni asyik pergi masjid je, tak nak kerja apa semua. Kau tutup pahala dia di akhirat nanti. Ya Allah, sebelum A ni pergi masuk syurga, aku nak tuntut dia tidak beri nafkah padaku di dunia dulu. You dapat syurga dia, you masuk syurga, dia masuk neraka. Jangan main. Jangan main. Lelaki tanggungjawab dia berat bro. Berat. Saya nak tengok sangat suami marah saya. Susah sangat dia nak marah. Itu yang mahal tu. Marah. Ada juga. Ada juga. Pertama sekali bertolak ansur. Yang kedua bersangka baik. Ini juga penting. Bersangka baik. Suami lambat pulang, bersangka baik. Sentiasa bersangka baik. Suami kecewa, bersangka baik. Dan cuba memahami. Memahami. Inilah lebihnya Khadijah. Khadijah apabila Rasulullah pulang daripada berdakwah,
Dia tengok wajah Rasulullah, dia tahu dah Rasulullah nak makan ke, nak minum ke, nak tidur ke. Dia tahu, tak perlu tanya. Itulah Khadijah. Khadijah. Dia tengok wajah Rasulullah, terus dia masuk ke dapur, dia duduk, dia baring, dia duduk, dia Rasulullah tidur atas riba. Rasulullah tidur atas riba Khadijah. Bila balik, kita ada buat ke? Itu yang rugi tak buat. Buat seronok. Bang letih ke? Mai tidur atas riba bang. Wah, usah pada dia. Itulah cara Rasulullah. Cara Rasulullah. Cara Khadijah melayani Rasulullah. Wanita kena buat lah. Tu, saya kan kerja. Saya pun letih tu. Saya pun letih. Siapa suruh you kerja? Kalau tak kerja tak cukup duit tu. Siapa kata tak cukup? Rezeki daripada Allah. Rezeki akan menentukan. Yang kata tak cukup ni engkau, bukan Allah. Allah tak kata tak cukup. Tak cukup. Tapi kalau saya tak kerja, tak boleh kita besar. Itu bukan kehendak. Itu bukan keperluan, itu kehendak. Bukan keperluan. Kereta dah ada dah. Cuma nak pakai yang besar. Malu tu balik kampung. Ini ya sebab kerana perkara lain yang menyebabkan engkau tidak bahagia. Bukan kerana perkara yang mustahil. Itu penting. Itu penting. Jadi memahami kehendak suami, memahami kehendak isteri. Dua-dua kena faham. Jangan sebelah aja. Tak boleh. Tak boleh. Amanah. Mesti amanah. Ya Zainab, Assalamualaikum Tok. Tok Mak sihat? Sihat, alhamdulillah. Semoga dipudahkan segala urusan. Amin. Amin, amin. Amanah. Amanah menjaga anak-anak. Mendidik anak-anak dan sebagainya. Bersyukur terhadap ahli keluarga yang lain. Kita bersyukur terhadap ahli keluarga yang lain. Ya, Imoti Durian. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Apa maksud keluarga bahagia? Quote of the day hari ini. Suasana yang gembira, aman, tenteram merupakan salah satu tanda sebuah keluarga itu bahagia. Suasana gembira, happy, aman, tak ada bergaduh, anak tak ada bergaduh, suami isteri tak ada bergaduh, dan cool. Itu tanda, simptom keluarga itu adalah keluarga bahagia. Anak tak perlu suruh, terus buat kerja. Suami tak perlu suruh. Kalau dia tengok isteri dia penat, terus dia tolong. Isteri tak perlu suruh. Kalau perlu sedia makan, sedia minum. Dia buat. Perlu basuh, dia pergi basuh. Angkat, berat pun angkat sendiri. Itu tanda keluarga bahagia. Sehat Tok, sehat. Tok sehat. Terima kasih. Imoti Durian, terima kasih. Terima kasih banyak. Keluarga yang bahagia sudah sentuh saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Love each other. Love each other ni bukan hanya setakat bapa dengan mak je. Anak sama anak. Anak dengan bapa. Anak dengan mak. Mesti love each other. Mereka juga mengamalkan gaya hidup yang sihat. Berlandaskan agama. Ini yang paling penting. Ini yang penting. Ramai yang seleweng. Ramai yang menekankan kenapa tak pergi sekolah. Di rotannya budak tu. Tapi tak solat, tak rotan. Ini satu kesilapan besar. Mengundang kepada huru-hara dalam rumah tangga. Apabila tidak mengutamakan agama. Take my word. Kalau you mendidik anak-anak tidak mengutamakan agama, tunggulah. Kebahagiaan kau akan hancur. Ini menakutkan. Amat menakutkan. Utamakan agama. Tanya dulu. Dah solat belum? Dah baca Quran belum? Dah zikir belum? Dah sedekah belum? Anak ni. Kita kena didik anak macam tu. Sebab sahabat yang baik. Ibu bapa yang baik. Sahabat yang baik apabila mengajak kawannya pergi solat. Jom kita pergi solat. Itu sahabat yang baik. Dan ibu bapa yang baik. Jom anak-anak, mari kita solat sama-sama. Solat sama-sama. Ayah akan jadi, atau bapa, daddy akan jadi imam. Itu family yang baik. Family baik. Ya, Liza. Anak-anak saya sepakat dengan abang dan adik-adik. Cantik. Kalau abang susah, adik tolong. Cantik. Kalau adik susah, abang tolong pula. Cantik. Itu. Sebab mesti mengutamakan agama. Liza. Pastikan agama dulu. Apa nak buat agama dulu. Kemudian nilai-nilai moral yang tinggi. Nilai-nilai moral yang tinggi. Berlemah lembut dengan yang lebih tua. Dengan ibu bapa. Tidak membantah. Guna perkataan yang bukan maki hamun. Ini adalah nilai moral yang tinggi. Bermula dengan bismillah, apa saja nak buat. Redha dengan apa yang ada. Tak apalah, tahun ni kita beli sepasang seorang je pakaian. Redha dengan keperluan itu. Itulah nilai-nilai moral yang tinggi. Moral tinggi. Sentiasa menghormati tamu. Tamu datang. Menghormati keluarga. Moral yang tinggi. Jaga bilik tidur. Tidak berkubang macam kerbau.
Moral yang tinggi. Cawan, pinggan, makan, minum, cuci sendiri, susu sendiri. Itu moral yang tinggi. Kalau tengok mak bapak angkat barang daripada pasar, tolong. Itu moral yang tinggi. Moral yang tinggi. Dan kalau ada buku-buku bersepah, tolong susun. Itu moral yang tinggi. Kalau tengok ada mainan adik-adik yang kecil lagi tu bersepah, ambil masuk ke dalam bakul. Itu nilai-nilai moral yang tinggi. Tidak pernah merungut. Tadi kan saya dah buat, mak. Sekarang saya kena buat lagi ke? Jangan merungut. Jangan merungut. Jangan merungut. Duit sikit tak apa. Janji cukup. Barakah. Itu mana barakah nanti tak? Barakah. Dan seterusnya, bebas dari perbuatan-perbuatan negatif seperti gejala sosial. Ini tanda-tanda keluarga bahagia. Bebas dari dadah. Bebas daripada games yang teruk. Sampai tak boleh bergerak ke mana main game. Melampau. Itu simptom yang tidak baik. Ini penting kerana keluarga bahagia adalah satu penyumbang besar kepada nilai masyarakat yang saling hormat menghormati, positif dan harmoni. Ciri-ciri keluarga bahagia. Sambung lagi. Pertama sekali, mempunyai tempat berlindung dan tempat tinggal yang selesa. Selesa. Bukan besar. Tidak sebut besar. Tidak semesti rumah besar itu selesa. Belum tentu. Tidak semesti istana itu selesa. Belum tentu. Belum tentu. Jadi mempunyai tempat berlindung dan tempat tinggal yang selesa dan sempurna dan keperluan harian. Maknanya setakat sebuah rumah, sudah rumah ada elektrik, ada air. Macam itulah. Ada satu lah. Di rumahlah segalanya bermula. Di rumahlah segalanya bermula. Memanglah kita bangun tidur, bermula daripada rumah. Di sini jugalah tempat mereka menghabiskan masa bersama antara satu sama lain. Jadi rumah. Rumah itu. Sebab kita fikir juga, kenapa dulu rumah kampung dulu, macam atuk dulu rumah, bilik, mak dengan ayah je ada bilik. Adik-beradik lain semua tidur bergelipangan je. Tak kira lelaki perempuan, kau tidur sebelah sana, yang ni tidur sini, sebelah adik-beradik. Okey je, sebab tu bila kita balik raya, kita happy. Kita tak kisah tidur kat luar ke apa semua. Tapi sekarang, kita didik anak-anak, semuanya masuk bilik. Jadi raya pun balik kampung nak bilik. You bayangkan kalau anak 10, semua nak 10 bilik. Terduduk bapak, kena menyediakan 10 bilik. Kalau tak ada bilik, dia tidur di hotel. Inilah yang terjadi. Kerana didikan kita tak tidur dalam bilik, tak jendera. Mesti ada bilik, baru jendera. Satu lagi, dulu mana ada wifi. Sekarang kena ada wifi. Tak ada wifi, tak nak balik rumah atuk. Sebab atuk tak ada wifi. Tiba-tiba wifi atuk lebih laju daripada rumah dia. Jangan main. Atuk kau bukan jangan sembarangan. Lebih laju. Piap. Sudah bagi. Balik rumah atuk. Balik. Macam itulah. Dunia sekarang. Dunia sekarang. Jadi tempat tinggal itu penting. Sebab untuk itulah ciri-ciri keluarga bahagia. Kalau kita tak mampu beli rumah, kita sewa. Sewa dulu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia bukan dikatakan mesti mempunyai rumah yang dibeli. Tidak. Untuk menentukan keluarga bahagia. Tempat berlindung. Tempat berlindung. Kalau kita tengok di kampung, rumah kayu je. Rumah kayu berdiri macam tu je. Rumah tinggi berdiri kan. Nampak hidup sederhana. Motosikal pun yang kapcai yang kecil je. Putih ala balik tu. Tapi anak 12. yang tinggal rumah besar, 2 tingkap, pakai mes apa semua. Anak 2 je. Anak 2 je. Sebab apa? Bimbang takut tak boleh bela. Yang gaji puluh-puluh ribu, bimbang takut tak boleh bela. Rezeki daripada Allah lah. Ini yang silap ni, ini yang silap. Rumah kecil tak apa je. Ya, janji selesa. Tidak sempit. Benar sekali. Noliza, kat dapur saya tulis kat stiker. Kebersihan bermula dari rumah. Cantik lah. Cantik. Itu amalan yang baik. Amalan yang baik. Tahniah Noliza. Okey, ciri-ciri keluarga bahagia pula ialah yang kedua ialah pendidikan. Ini penting. Ilmu ni wajib. Ilmu ini fi sabilillah. Ilmu. Orang mencari ilmu. Anak yang pergi mencari ilmu. Ilmu itu penting. Penting. Anak-anak mendapat pendidikan yang mencukupi sama dari sekolah maupun di rumah. Memberi pendidikan kepada anak-anak adalah merupakan salah satu tanda ibu bapa memainkan peranan yang penting. Pendidikan penting, terutama pendidikan agama. Pendidikan agama. You bayangkan, bagi ibu yang mengajar anaknya pandai baca Al-Fatihah, pahala akan sampai bila-bila. Selagi anak itu mengamalkan membaca Al-Fatihah, kerana dia pandai baca Al-Fatihah hasil daripada ajaran ibunya, atuknya, ataupun antinya, maka pahala akan sampai kepadanya sampai bila-bila. Sebab itulah Rasulullah mengajar. Orang yang pertama mengajar baca Bismillah dalam Al-Fatihah ialah Rasulullah. You bayangkan,
Bayangkan berapa juta pahala setiap hari sampai kepada Rasulullah. Sebab dialah orang yang mengajar kepada umat Islam, mengajar. Orang ini mengajar ini, orang ini mengajar. Bermulanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita begitulah. Kita jangan bagi orang lain mengajar anak kita baca Fatihah. Kita yang ajar, rugi kita. Baca Fatihah. Sebab dia kena baca sekurang-kurang 17 kali satu hari. Iaitu solat. Tak nak baca Fatihah, tak ada solat. Tak ada solat, tak solat kafir, masuk neraka. Itulah mendidik anak-anak. Jadi biarlah membaca Al-Quran. Mendidik anak-anak, kita yang mengajar. Tak boleh tu, saya sibuk tu, tak sedar ni. Sibuk you cari harta. Harta tu ditentukan oleh Allah SWT. Janganlah sibuk sangat. Kau pergi cari sibuk apa siang malam, kau ingat kau dapat boleh banyak ke? Allah yang tentukan. Jadi kau bekerja biar pada-pada lah. InsyaAllah, sabar ya. InsyaAllah. Kerja biar pada-pada lah. Jangan lebih-lebih, tak guna pun. Kalau Allah tak reda, tak bagi apa. Kalau dia bagi pun, bagi yang duit tak berkat. Dapat je duit lebih, pau, kena baiki kereta. Dapat je duit lebih, pau, kena baiki motosikal. Kena saman lah macam-macam. Itu tak berkat lah tu. Tak berkat lah. Tak berkat. Jadi kena mengajar sendiri ilmu kita. Belajar anak-anak biar pandai membaca. ABC. Abata. Kita kena ajarkan. Kena ajarkan sabaria. Kena ajar sendiri. Jangan bagi orang lain ajar. Kalau suami ajar, dapat pahala pada suami. Kalau ibu yang ajar, dapat pahala pada ibu. Itu penting. Penting. Berselawat begitu juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi biar anak kita, Allahumma salli ala Muhammad. Anak kita, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pahala dapat. Pahala dapat. Allahu Akbar. Harta kita hanya pinjaman sementara. Benar sekali. Apa yang kita cari di dunia sementara. Tapi yang kekal ialah Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu kekal. Kekal sehingga di syurga. Dalam kubur Al-Quran, teman kita. Di pada mahsyar Al-Quran, teman kita. Jadi kita kena ajar supaya sentiasa patuhi pada Allah. Yang ketiga, gaya hidup sihat. Hujan lebat dah. Kata baru hujan dah lebat dah. Gaya hidup sihat. Ahli keluarga mengamalkan gaya hidup sihat. Menyediakan makanan yang seimbang. Seimbang. Gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat. Tak payahlah makan makanan segera ni, tak payah. Tak payah makan ubi kayu lebih baik. Komunikasi dalam keluarga. Hujan lebat. Hujan lebat tak dengar dah. Hujan lebat. Keluarga yang bahagia sentiasa berkomunikasi secara sihat. Saling menghormati, itu penting. Hujan kata hujan. Hujan tak baik. Hujan. Bestnya hujan. Ipoh panas, Melissa. Hujan kata baru. Hujan. Jadi kita cukuplah untuk hari ini, kita sambung besok. Dengar lagi tu. Dengar lagi. Okey. Yang penting juga ialah ekonomi keluarga kena stabil. Atuk setuju. Suami kerja kuat apa semua. Melaka mendung kan? Melaka mendung. Kita dah hujan dah. Tu, Kota Baru tinggal kat mana? Kota Baru, Pasir Tumbuk. Pasir Tumbuk. Pasir Tumbuk. Hujan. Pias pula dia. Jadi kita tangguhlah untuk hari ini. Hujan lebat. Menjerit dah tu. Jadi itu cukuplah untuk hari ini. Kita akan sambung besok lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Sallallahu ala